Hai, selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video ini kita akan bincangkan matematik tingkatan 5 bab 2 matriks. Standard pembelajaran yang kita akan belajar ialah 2.2.2 mendarab matriks dengan suatu nombor. Jadi jika selepas anda tengok video saya ini dan anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel saya. Dan selepas tu juga tolong kongsikanlah video ini kepada kawan-kawan anda ya. Jadi sekarang mari kita buka buku teks muka surat 46. Jadi sekarang tengok bagaimanakah mendarab matriks dengan suatu nombor. Jadi matriks ini dia cakap susah pun tak susah, cakap senang pun tak senang. Tapi sebenarnya kamu telah pernah mempelajari sesuatu yang lebih kurang sama sebelum ini, yaitu kembangkan. Kalau anda masih ingat dan awak memang sentiasa menggunakan benda ni, di tingkatan 2 dulu, awak pernah belajar sesuatu macam ini. Okay, 3 buka kurungan, lepas tu 5 tolak X, katakan. Kembangkan soalan ini. Jadi apa yang awak akan buat? Awak akan ambil 3 darab dengan 5 kan? Menjadi 15. Selepas tu awak akan ambil 3 ni darab dengan negatif X menjadi negatif 3X. Jadi sekarang beza matriks dengan soalan kembangan di tingkatan 2 ialah dalam kurungan tu bukan lagi satu ungkapan, tapi dia ialah sebutan-sebutan yang berasingan. So, sebagai contohnya 3 okay, matriks kan, 5 lepas tu tolak X jadi negatif X. So ini contoh soalan mendarabkan matriks dengan sesuatu nombor. Jadi jawapan kita akan jadi 3 darab 5, 15. 3 darab dengan negatif X, negatif 3X. Sama dengan, okay. So, menjadilah macam ini. Dan sekarang ini ialah pendarapan matriks baris, sebab satu baris saja. Nanti adalah pendarapan matriks yang berbagai peringkat. Okey ya. So tengok di sini. Diberi matriks A sama dengan A, B, C, D dan N ialah suatu nombor. Maka N darab dengan A, NA akan sama dengan N darab dengan matriks A. Okey, menghasilkan NA, NB, NC, ND. So kita tengok lagi contoh Di tingkatan 2 kamu pernah belajar macam ni. Okey. 30 lepas tu 2X tambah 2. Okey, kembangkan. Kembangkan. So jawapannya akan sama dengan 30 lepas tu buka kurungan 2X tu tambah 2 tutup kurungan sama dengan 60X tambah 60. Katakanlah contoh saja. Okay, so sekarang kalau matriks, dia tambah-tambah bukan sahaja satu baris sekarang. Okay, dia akan jadi beberapa baris ataupun satu baris bergantung dengan soalan. Okay, so mari kita tengok. Kalau matriks, contohnya 3 darab dengan 1, 2, 3, 4. Okay. So, yang ini jawapannya akan sama dengan 3 darab 1, 3. 3 darab 2, 6. 3 darab 3, 9. 3 darab 4, 12. Lepas tu, kurungan matriks. So, inilah mendarabkan matriks dengan sesuatu
nombor. Senang saya kan? Nampak susah tak? Langsung tidak susah. Cuma kamu perlu ingat, kamu mesti darabkan nombor itu dengan setiap unsur di dalam matriks. Okey, sekarang kita tengok contoh 11. Diberi D sama dengan negatif 5, 4, 2, 1. Hitung 3D. Jadi, macam contoh saya tadi lah. Okey, so 3D, D akan tukar dengan matriksnya. Lepas tu 3 ni darab dengan negatif 5 jadi negatif 15. 3 darab dengan 4 jadi 12. 3 darab dengan 2 jadi 6. 3 darab dengan 1 masih 3. Ya, sama juga kalau pecahan. Cuma yang kamu perlu tulis tu banyak sikit lah. Maksudnya, ruang jawapan kamu akan jadi sangat luas sebab banyak benda yang kamu perlu tulis. Okey, kamu perlukan ruang yang lebih untuk menulis jawapan kamu. So, negatif 1/2D sama lah dengan ini. Lepas tu, negatif 1/2 darab dengan negatif 5. Kalau kamu pandai darab, kamu tak perlu buat langkah kerja ini pun tak apa. Kamu boleh terus beri jawapan saja. Iaitu negatif 1/2 darab dengan negatif 5 menjadi positif 5/2. Lepas tu negatif 1/2 darab 4 jadi negatif 2. Lepas tu negatif 1/2 darab 2 jadi negatif 1. Dan negatif 1/2 darab 1 masihlah negatif 1/2. Okey. Lepas tu ini di muka surat 47 mobilisasi minda 1. Okey, kamu boleh buatlah yang ini di rumah. Okey. So, ini ada sedikit berkaitan dengan hukum kalis tukar tertib, hukum kalis agihan, hukum kalis sekutuan yang kamu telah belajar di tingkatan 1 dahulu. Okey, lepas tu ada matriks sifar. Okey, matriks sifar ialah di mana keadaan semua unsur-unsur dalam matriks itu ialah sifar. Okey, dia sama macam sifar lah, kosong. Cuma dalam matriks sifar tu dia banyak sifar. Okey, so yang ini kamu boleh baca sendiri. Sekarang kita bagi contoh 12. Okey, yang ini dulu kamu pernah belajar yang simple punya. Contohnya, 3, 2 tolak 5 sama dengan 3. Negatif 3 sama dengan negatif 9. Okey, jadi sekarang punya matriks tu, dia ada banyak-banyak nombor di sini dan banyak-banyak nombor di sini. Contohnya, P di sini ada 7, 9, negatif 3, 8, 6, 12. Q di sini ada 2, negatif 3, 1, 5, 0, 4. Banyak nombor tu. So, bila kita nak buat tolak, darab, kena buat banyak kali lah sebab banyak nombor. Okey, bukan macam ni, dia satu nombor saja. So, kamu kira satu kali jadi negatif 3. Lepas tu dapat negatif 9. Yang ini, nombor tu dalam berkumpulan. Sekumpulan nombor. Maka kena buat banyak kali. So, 7 tolak 2. Jadi 5. 9 tolak negatif 3. Jadi 9 tambah 3. 14. Lepas tu, negatif 3 tolak 1. Negatif 3 tolak 1 jadilah negatif 4. Lepas tu 8 tolak 5. 8 tolak 5 tahu lah kan? 3. Lepas tu 6 tolak sifar. Dah tolak sifar, makanya kekal 6. Lepas tu 12 tolak 4 jadi 8. Okey. So yang ini dalam kurungan mesti buat dahulu. Okey, so kita jangan darab dulu lah. Okey, masih sama operasi dalam kurungan. Okey, kita perlu selesaikan dahulu. Maka kita perlu buat ini dulu sebelum kita darabkan nombor 3 ke dalam. So, lepas kita kira-kira, kita dapat ini.
Dan lepas tu, nombor 3 ini akan ditaraf dengan 5, 12, negatif 4, 3, 6, dan 8. Nah, maka terhasillah jawapan ini. Okey, sekarang contoh 13. Ini makin rumit jadinya. So, walaupun dia nampak rumit, tapi sebenarnya dia tak rumit. Okey ya. Contohnya A ini. Yang ini kamu sebenarnya boleh anggap dia sebagai dua soalan. Kalau kamu menghadapi masalah untuk mengira lah. Jadi, dia akan jadi bahagian yang pertama, 1/2. Lepas tu, 4 tolak dengan X sama dengan 5. Ini ialah bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua akan jadi 1/2, 12 tolak dengan negatif 3 sama dengan Y. Okey? So, dua-dua ini digabungkan menjadi ini. Ataupun yang ini boleh dipecahkan kepada ini dan juga ini. Tapi sebab ini kita buat dalam soalan matriks, maka kita perlu kumpulkanlah mereka bersama-sama. So, sekarang kalau kita buat berasingan, okey, kita akan hasilkan ini kan. 2 tolak X sama dengan 5. Lepas tu yang ini akan menjadi 6 tambah 3 sama dengan Y. Maka yang Y ini sama dengan 9. Lepas tu, X akan sama dengan 2 tolak 5. Jadi, negatif 3. So, tengok jawapan. X sama dengan negatif 3. Y sama dengan 9. Sama tak? Sama lah kan? Okay. Cuma sekarang matrix tu susah sikit lah. Banyak perlu buat kurungan, banyak nak tulis juga. So, first, 1/2 darab dengan 4. Lepas tu 1/2 darab dengan 12. Menghasilkan 2 dengan 6. Lepas tu 2 tolak X sama dengan 5. Okey. Kita perlu gabungkan mereka. Kalau kita buat macam ini bukan cara matrix, tak apalah. Tapi sebab sekarang kita buat dalam bentuk matrix, maka kita perlu gabungkan ini. Okey, menghasilkan 2 tolak X dan juga 6 tolak negatif 3. Lepas tu, baru kita bandingkan unsur-unsur sepadan. Sebenarnya kalau kamu nak banding awal sikit pun boleh lah. Okey. Jadi, hasilkan 2 tolak X sama dengan 5. Dan kira-kira susun-susun macam benda ini, terhasillah X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 9. Proses yang sama, cuma ditulis dalam bentuk matrix. Ada banyak-banyak ini. Okey. Jadi kalau kamu pindahkan kurungan ni ke sini, dia akan jadi macam ni. Sama lah dengan ini. Jadi kamu boleh buat lebih banyak sikit soalan untuk memudahkan pemahaman nanti ya. Okey, so sekarang kita tengok soalan B. 4R tambah dengan matriks ini sama dengan ini. Hitung matriks R. Okey, so ini kamu boleh pecahkan kepada 4 bahagian dengan 4 jawapan. Jika kamu tidak boleh kira sekaligus lah. Okey, so mari kita tengok sini ya. Saya akan pecahkan ini kepada 4 bahagian dulu dan saya tunjukkan kamu apa dia. 4R tambah dengan 9 sama dengan negatif 3. Okey, itu bahagian pertama. Lepas tu, 4R tambah 2 sama dengan 10. Lepas tu, 4R tambah dengan sifar sama dengan 4. Dan terakhir sekali 4R tambah dengan negatif 3 sama dengan 1. So, ini sebenarnya yang berlaku. Tapi,
kita perlu buat dalam bentuk matriks kan. So, sebelum itu kita selesaikan yang simple ini dulu, yang saya bahagikan kepada 4 bahagian tu. So, 4R tambah 9 sama negatif 3, maka 4R tambah 9 ini kita pindahkan tambah 9 dari kiri ke kanan menjadi negatif 3 tolak 9. So, ini tak ada lagi. Oke. Lepas tu, 4R akan jadi sama dengan negatif 12, maka R sama dengan negatif 12 per 4, yaitu negatif 3. Jadi, kalau bentuk matriks, sekarang saya sudah jumpa jawapan untuk matriks A yang pertama ni, yaitu negatif 3. Seterusnya, tengok ini. 4R tambah sifar sama dengan 4, maka R tu mestilah sama dengan 4 per 4, yaitu 1. Maka di sini ini akan jadi 1. Lepas tu pergi yang bawah punya tadi. 4R tambah 2 sama dengan 10. Jadi 4R akan sama dengan 10 tolak 2, yaitu 8. R sama dengan 8 bahagi 4, yaitu 2. Maka ini adalah 2. Dan terakhir sekali, 4R tambah dengan negatif 3 sama dengan 1. Akan jadi 4R tolak 3 sama dengan 1. Lepas tu negatif 3 pindah dari kiri ke kanan menjadi 4R sama dengan 1 tambah 3. Jadi 4. Dan R sama dengan 4 bahagi 4 sama dengan 1. So, ini jadi 1. So, ini jawapan matriks R. Tengok sama dengan buku teks tak? Sama sahaja. Okay? Tapi masalahnya di sini ialah sekarang kita buat dalam bentuk matriks. Maka kita perlulah ikut cara matriks. Yaitu, mula-mula kita akan kekalkan 4R di sebelah kiri. Lepas tu, ini adalah tambahkan. Jadi, tambah semua ini dari kiri pindah ke kanan, jadi tolak. Dan lepas tu jadilah negatif 3 tolak 9. Yang ini negatif 3 tolak 9. Jadi negatif 12, yaitu yang ini. Lepas tu 4 tolak sifar. Yaitu yang ini. Saya tak buatlah sebab tak tolak sifar kan. Lepas tu 10 tolak 2. Di sini 10 tolak 2. Dan lepas tu 1 tolak negatif 3. Di sinilah 1 tolak negatif 3. Jadi 1 tambah 3. Dan maka terhasillah negatif 12, 4, 8 dengan 4. So, ini 4R. Jadi kalau 1R, maka setiap unsur-unsur dalam matriks A ni perlu dibahagi dengan 4. Okay? So, kamu boleh tulis di luar sini. Ataupun kalau kamu tulis di dalam pun boleh ya. Negatif 12 bahagi 4. 4 bahagi 4. 8 bahagi 4. 4 bahagi 4. Lepas tu dapat negatif 3, 1, 2, 1. Okay? So, itulah mendarab matriks dengan suatu nombor. Sekarang kita tengok contoh 14. Purata bilangan kenderaan di suatu kawasan parkir untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja diwakili dengan jadual X. Jadual Y pula mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. Okay, so bilangan kenderaan yang parkir di kawasan tersebut dalam seminggu.
Nggak dihitung ini. Jadi bagaimana nak hitungnya? Tambahlah kan. So, macam ini jadinya. Disebabkan kita ada 5 hari bekerja dan 2 hari hujung minggu, maka nilai ini perlu didarab dengan 5. Manakala nilai ini perlu didarab dengan 2. Sebab 5 hari bekerja, lepas tu hujung minggu pula ada 2 hari. Jadi lepas tu kita darablah ini ke dalam, menghasilkan 210, 40, 155. Dan ini ke dalam, menghasilkan 50, 10, 24, dan 6. Lepas tu tambah 210 tambah dengan 50 dapat 260. 40 tambah 10 dapat 50. Lepas tu 100 tambah 24 dapat 124. Lepas tu 55 tambah 6 dapat 61. Ini. Jadi dengan ini berakhirlah perbincangan kita untuk standard pembelajaran mendarabkan matriks dengan sesuatu nombor. Saya harap anda boleh faham apa yang saya bincang tadi. Dan sekiranya awak rasa video ini bagus, jangan lupa untuk sharekan video ini dengan kawan-kawan anda dan juga subscribekan channel saya. Sekian, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.